السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam, Bilal, ahli jawatan kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Sama-sama baca munajat Imam Haddad. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayna tawbatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. قال المصنف رحمة الله تعالى ينفعنا في علمه علمنا في الدارين رضي الله عنا ورضي الله عنكم. Kita dah sampai itu surah Al-Lail, surah yang nombor 92. Surah Al-Lail dalamnya ada 21 ayat, 71 kalimah dan 300 huruf. Maka surah Al-Lail ni pada ayat 1 sampai kita dah sampai pada ayat yang kelima. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahar idza tajalla, dan siang apabila memperlihatkan cahaya terang, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Tuhan yang menciptakan lelaki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Maka ayat ni berkaitan dengan siang dan malam, lelaki dan perempuan, jantan atau betina,
Pasang-pasangan dan segala sesuatu benda ada pada orang berbagai pattern, berbagai jenis. Ada yang cepat, ada yang lambat faham. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kita boleh buat, ada yang kita tak mampu untuk buat. Ada yang kita boleh cakap, ada benda yang kita tak boleh nak cakap. Ada benda yang kita boleh tegur, ada benda yang kita tak boleh nak tegur. Maka itulah perjalanan-perjalanan dalam penghidupan. Maka bila dikatakan lelaki dan perempuan, asal usul manusia ialah daripada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Daripada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka Nabi Adam alaihissalam masa ketika dia dalam syurga, dia seorang bila diciptakan. Masa diciptakan, maka dia jalan-jalan dalam syurga, dia melihat ada pasang-pasangan iaitu burung. Ada burung yang ada pasangan, ada jantan, ada betina. Dia lihat, oh ada jantan, ada betina. Maka bila dia lihat macam tu, maka dia lihat diri je seorang sahaja manusia yang dikatakan kaum Adam. Asal usul daripada lelaki dan perempuan daripada Nabi Adam. Maka tak ada lagi Siti Hawa. Tak dijadikan lagi Siti Hawa. Maka dalam keadaan macam tu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau saya ada pasangan, untuk saya lebih baik, lebih ceria lagi di suasana yang ada dalam syurga ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah tunggu Nabi Adam untuk meminta. Tiap-tiap manusia kadang-kadang bila nak berlaku sesuatu benda, ada benda nak, kadang-kadang terlintas dalam hati je. Bila terlintas dalam hati je, baru je doa. Baru je nak berdoa. Sebab apa bila doa? Sebab benda tu nak sampai. Kadang-kadang benda tu tak sampai, kadang-kadang benda tu sampai. Tetapi kebanyakannya kita kadang terfikir benda. Kenapa terfikir? Sebab ada benda yang berkaitan dengan benda tu. Sama juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Bila lihat burung, tiba-tiba terlintas dalam hati ini nak ada pasangan, barulah Allah Ta'ala memberi. Sama juga dengan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wad'uni, mintalah pada aku. Sebab bila dah sampai lintasan dalam hati untuk meminta, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dah sampai lintasan dalam hati, dah sampai masa untuk minta. Maka apabila kita memikir, kenapa dulu tak minta, sekarang ni baru minta? Sebab dulu Allah Ta'ala tak izinkan lagi, sekarang ni baru Allah Ta'ala izin untuk meminta. Itu bezanya. Sebab kenapa dulu tak terfikir, kenapa dulu tak ada orang nak tegur, kenapa dulu tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Allah Ta'ala tak izinkan lagi. Sebab itulah tak ada semua tu. Bila adanya, maka kita rasa terlambat. Kenapa lambat? Sebenarnya tak terlambat. Ada hikmah, ada sebab yang Allah Ta'ala buat macam tu. Maka dia pun minta. Bila minta, Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan pasangan untukmu di kalangan dalam bahagian kamu. Maknanya dalam bahagian Nabi Adam AS akan dibuat Siti Hawa. Banyak khilaf ulama berkaitan dengan tu. Yang kata tulang rusuk dan sebagainya, ada yang kata bertanah dan sebagainya. Tetapi jadi Nabi Adam Siti Hawa. Maka apabila tertidur ni, jadi Nabi Adam AS tidak dilihat oleh Nabi Adam. Dia tertidur, buka je mata, dia nampak Siti Hawa tu ada di kawasan dia. Dia bukan dekat dengannya, tapi ada kawasan dia. Bila nampak, dia lihat. Bila nampak makin dekat, makin jelas dia lihat gambaran Siti Hawa. Makin lagi lebih terpegun dengan kecantikan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Siti Hawa. Tapi bila dah hampir dengan Siti Hawa, apa Siti Hawa buat? Lari. Tak dekat, ni lari. Ni tak dekat dengan Nabi Adam. Bila tak dekat dengan Nabi Adam pelik. Makin dekat makin lagi, makin dekat makin lagi. Itu fitrah perempuan, malu. Fitrah perempuan memang ada sifat malu. Dia lari, pelik. Bila jadi kerap macam tu, dia pun pening. Ini nak kawan macam mana? Burung boleh sama-sama, ini asyik lari ni macam mana nak kawan? Maka dia pun tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak buat? Ya Allah, saya nak adakan pasangan. Kamu dah adakan pasangan, cantik. Tetapi kenapa tak boleh nak rapat dengan je? Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Adam AS, perempuan ni, ia tak sama emosi macam mana kamu. Ia tak sama pemikiran macam mana kamu. Ia tak sama. Maka Allah Ta'ala bagi arahan. Ada 5 jenis arahan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada
Nabi Adam AS. Saya pernah lupa 5 arahan. Salah satu arahannya itu jangan berkasar. Jangan kamu berkasar dengan je, dia tak akan dekat dengan kamu. Maksudnya jangan tergubur gapah dengan je, dia tak akan selesa dengan kamu. Yang kedua, bila nak berurusan dengan je, cakap melemah lembut dengan je. Yang ketiga, suka memuji dia. Lepas tu yang nombor 4, cakap yang manis. Cakap yang manis. Tegur dengan cara yang lembut. Maka benar tu arahan-arahan. Bila jadi ada 5 arahan sampai kepada Nabi Adam AS, maka bila kamu buat yang 5 ini, barulah perempuan tu akan tunduk pada kamu. Barulah dia akan datang pada kamu. Barulah dia tunduk pada kamu. Maksudnya sama. Emma adik perempuan kita, Emma anak perempuan kita, Emma isteri kita, Emma siapa-siapa dia bukan Hawa. Maka cara untuk berurusan dengan dia ialah dengan lemah lembut. Dia tak boleh kasar. Kalau kasar dengan dia akan melawan. Dia akan melawan. Dan kita lelaki dengan lelaki berkasar, kita boleh faham. Tapi perempuan tak boleh faham. Kasar antara lelaki dengan perempuan, dia tak boleh faham. Dia tak boleh nak fikir. Sebab itulah tak digalakkan. Dan benda itu menjadi masalah besar bila pergaduhan berlaku di hadapan anak-anak. Masalah besar. Dia akan menjadi, lagi-lagi kalau anak lelaki tak ada masalah. Kalau anak perempuan menjadi trauma yang luar biasa, menyebabkan dia tak nak kahwin. Banyak kan perempuan tak nak kahwin sebabkan dia nampak mak dan ayah yang selalu bergaduh, menyebabkan dia tak nak kahwin dah. Dia tak nak kahwin dah. Maka benda-benda ni berlaku. Maka rupa-rupanya Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada Nabi Adam AS melalui hadis Nabi SAW, perempuan tu tak sama macam diri kita. Jangan samakan. Nak mengajar perempuan, cara je lain. Nak mengajar lelaki, cara je lain. Nak cakap dengan isteri, berurusan dengan isteri, nak berurusan dengan adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, lain. Cara je. Ia tak sama. Ia tak boleh nak disamakan. Bila disamakan, dia boleh salah faham. Sebab emosinya tak sama, cara pemikirannya tak sama. Itu memang dah Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Adam macam tu. Sebab itulah kita, negara-negara orang kafir, negara-negara orang yang bukan Islam, terhadap perempuan begitu lemah lembut yang luar biasa. Tetapi negara orang Islam kasar dengan perempuan, kasar dengan isteri je, kasar dengan anak perempuannya. Sampai di Malaysia ni ramai sangat anak perempuan yang lari pada rumah terlibat dalam perzinaan sebabkan kasar. Maka perempuan ni suka dipuji. Maka kita nak betulkan je, puji dengan je. Tenangkan jiwa je dulu, baru bagi tahu maklumat yang supaya dia boleh faham. Tapi jangan banyak. Dia tak boleh terima maklumat yang banyak. Dia hanya boleh terima daripada 100%. Dia hanya boleh nerima 1%, 2% saja yang kita nak cakap dengan dia. Besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Memang itu kaum Hawa berbeza dengan kaum Adam. Maka kita dengan sekali-sekali tanam dalam pemikiran kita, kita jangan berkasar dengan mana-mana perempuan kecuali dalam peperangan. Kalau perempuan pegang senjata tembak kita, barulah kita ambil senjata tembak je balik, ataupun pakai pedang dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kalau pengurusan mana-mana tempat, di mana-mana tempat pengurusan sekalipun, dengan adik-beradik kita, jangan pernah untuk fikir untuk berkasar, tinggi suara, ataupun nak pukul lebih jauh lagi. Sebab perempuan kalau dia buat macam tu, dia akan lebih kasar, dia lebih tak dengar. Maka nak jadikan dia baik, nak jadikan dia dengar dengan lembut, macam mana yang Allah Ta'ala tegur kepada Nabi Adam AS. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW, kita tak dengar hadis yang Nabi pukul isteri je, tak pernah dengar. Dan Nabi SAW kata, sebaik-baik lelaki ialah baik dalam rumah tangga je. Nabi bila nasihat mana-mana isteri je, bila cakap dengan isteri je, nasihat, dia nasihat sekali. Dia nasihat salah seorang isteri kata,
kamu ni ada 2 ekor kuda, 2 kenderaan. Ada di kalangan isteri yang lain, iaitu madu kamu, kenderaannya tak ada. Dia perlukan kenderaan, boleh tak pinjam kenderaan kamu? Boleh pinjam kenderaan kamu. Dia cakap dengan lembut, Nabi cakap dengan lembut. Tapi sebelum Nabi cakap macam tu, Nabi dah puji je, Nabi dah buat je jalan, Nabi dah bagi je hadiah dan sebagainya, baru Nabi cakap. Bila Nabi cakap macam tu, dia kata, kenapa nak perlu bagi? Nabi senyum, Nabi paling muka, Nabi terus keluar rumah. Tak datang lagi ke rumah tu selagi mana dia sendiri rasa bersalah, datang ke Nabi SAW, kata, saya minta maaf atas kesalahan saya. Nabi baru patah balik dengan rumah je balik. Nabi tak cakap banyak. Nabi senyum, dan apabila benda tu kerap berlaku macam tu, maka isteri-isteri yang lain semua faham tak? Kalau Nabi diam, keluar rumah, selepas benda yang baik je berlaku, ada benda yang tak kena dengan diri je, maka mereka berhati-hati dalam pengurusan. Berhati-hati dengan pengurusan. Itu cara Nabi. Itu cara Nabi. Tapi pada zaman sekarang ni, kalau kita buat cara macam tu, tak jadi. Kalau ada masalah-masalah macam nak ditakdirkan kahwin dengan perempuan tu, bila dia buat masalah, kita keluar rumah, kita rehat kejap, keluar rumah. Tiba-tiba kata pergi mana, balik mana dan sebagainya. Benda-benda macam ni sebenarnya dia dah jadi luar biasa. Dia nak kontrol kita, dia nak marah kita, dia nak macam ni. Banyak kes-kes macam ni. Orang yang macam ni biasanya dia dah ada sakit-sakit dalam segi sakit mental. Itu pemikiran-pemikiran yang dah rosak dengan cara penghidupan masa zaman kecil, zaman sekolah ataupun zaman masa universiti ataupun kolej. Ramai orang yang sakit mental pada akhir zaman ni, sangat ramai. Maknanya tak normal. Sepatutnya dia diam, tetapi dia bertindak macam lelaki. Sepatutnya tak boleh tindak macam lelaki, tapi dia boleh tindak macam lelaki. Sebab sakit mental dia yang berlaku daripada apa yang dia lihat, apa yang dia belajar, apa yang dia tahu daripada benda-benda yang tak elok, daripada medsos, handset dan sebagainya, menyebabkan corak pembesarannya tu tak berapa ikut fitrah. Bila tak ikut fitrah, kena dibetulkan balik. Kalau lelaki tu bukan orang bidang untuk dalam segi metodologi berkaitan dengan nak betulkan orang dalam segi side pemikiran, dia tak mampu. Macam saya tak mampu. Saya tak mampu untuk nak betulkan pemikiran orang dalam segi dia punya diri je yang asal dia banyak, kecuali untuk nak patahkan balik dalam segi agama dan sebagainya benda tu, itu ada kaedah-kaedah. Tetapi nak kasih dia punya pemikiran itu berubah tu, dia makan masa yang lama. Makan masa yang lama. Dalam pengurusan-pengurusan saya banyak yang kawan-kawan saya yang isteri yang terlibat berbagai-bagai masalah, dan kawan-kawan perempuan yang terlibat berbagai-bagai masalah. Kadang-kadang saya suruh pergi kat sini bahagian jabatan. Bagi jabatan dah sampai 2-3 kali, 2-3 bulan tak selesai. Saya bawa ke jumpa doktor ni pula. Bawa jumpa doktor kerajaan sebab dia tak ada cukup duit, tak boleh spesialis. Spesialis mungkin 200.5. Dulu RM150, sekarang ni 200.5. Jumpa pakar-pakar berkaitan dengan metodologi pemikiran. Maka dalam keadaan macam tu, bila pergi ikut pakar tu saya akan lihat kalau bulan pertama, lepas tu bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Biasanya bila bulan keempat, bila dia datang kat saya cerita, saya akan tanya, apa doktor tu buat? Gini. Saya cakap tak boleh, doktor ni tak boleh. Dia kena pindah doktor lain. Pindah pakar, minta kat dia naik lagi pada atas pakar. Maka dalam keadaan macam tu, doktor tu tak nak kerja sama. Saya cakap tak apalah, pergi klinik lain. Pergi klinik lain. Saya malas nak berurusan dengan doktor ni. Lepas tu kali kedua, yang mana pertama, kedua, ketiga, doktor yang lain, ketiga pula. Doktor yang ketiga. Bila sampai jumpa doktor yang ketiga, kali yang keempat ataupun kali keenam, tak silap saya kali keenam pun sama juga. Doktor ni nampak gayanya dia buat kerja sambil lewa. Maka saya sendiri jumpa doktor tu. Bila saya jumpa doktor tu kata, doktor ni pula, dia kata, siapa je ni? Dia cakap, orang luar. Mana boleh orang luar? Tak, saya mewakilkan dia. Saya ajar kawan saya tu, cakap, saya mewakilkan dia untuk nak mentadbir urus saya sebab
untuk menyelesaikan masalah saya. Kalau tak, masalah yang tak selesai. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia diam. Lepas tu saya cakap dengan doktor, nak dia tulis surat, tulis macam tu nak hantar atas. Dia terus diam, cakap tak apa duduk. Lepas tu duduk, saya cakap pasien tu keluar, saya cakap dengan doktor, doktor apa yang doktor buat dengan dia? Lepas tu dia cakap tak boleh macam ni, kena hantar kepada pakar. Kalau tak hantar kepada pakar, dia tak selesai. Kamu dalam hidup kamu tak kahwin lagi, dia tak kahwin lagi. Doktor tu, kamu tak kahwin lagi, kamu tak tahu masalah rumah tangga. Kalau masalah rumah tangga, satu hari kalau bergaduh macam 1 tahun. Kalau 2 hari macam 2 tahun. Kamu biarkan keadaan macam ni, masalah. Tak boleh. Kamu kena hantar ke atas. Lepas tu dia mula nak petikai. Bila petikai, cakap, kalau kamu tak puas hati, saya akan hantar segala berkaitan apa yang kamu cakap ke atas. Sekarang ni kamu buat keputusan. Kalau cakap ke atas, nanti kamu akan jumpa saya dengan orang atas, dengan kamu sekali. Lepas tu masuk pasien tu pun terus naik ke pakar. Bila naik ke pakar, naik ke hospital HKL, pergi ke pakar, jumpa doktor tu. Bila doktor tu telefon dan sebagainya, dan sebagainya, pengurusan, dia bagi tahu maklumat kat saya. Lepas cakap buat selepas 2-3 kali jumpa, barulah doktor tu bagi satu kertas untuk nak salin. Doktor tu tulis apa perjalanan cerita semua apa. Bila saya dengar maklumat tu, sekarang ni dah tahu apa penyakit masalah kamu. Baru dia kata dah tahu penyakit ni nama apa, semua apa dah tahu dah semua. Selepas jumpa lebih kurang doktor yang kelima. Itu sebelum tu dia pernah jumpa doktor lain. Doktor yang kelima baru dapat tahu sebenar masalah sakit pemikiran je. Zaman Malaysia ni bukan perkara yang mudah, sebab banyakkan orang bekerja ni tak ikhlas. Ini masalah. Kita berurusan dengan orang yang dia duduk dalam satu tempat tetapi dia bukan pakar dalam bidang tu, ataupun dia sambil lewa dengan buat kerja je. Maka dalam keadaan macam tu, kita berhadapan dengan masalah. Dan banyak doktor-doktor berkaitan dengan kaunseling dan sebagainya, banyak pasien-pasiennya mati bunuh diri, dan dia macam jadi lali lah. Macam dali lah. Banyak bunuh diri. Kalau Selayang ramai, kalau wilayah ramai, tapi tak bagi tahu ke orang. Ini tak bagi tahu ke orang. Kan? Kerajaan terutama. Swasta pun sama juga. Jangan anggap swasta baik. Sama juga. Tengok keikhlasan doktor tu sendiri. Saya sendiri kalau pergi jumpa doktor, saya akan cari kawan-kawan saya yang ada. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya tak kerja dalam Malaysia. Dia dah keluar Malaysia. Dia tak tahan dengan urusan perundangan yang ada kat Malaysia dan keluar Malaysia. Maka saya akan cari doktor-doktor yang Islam, yang saya tengok perhatikan je. Dia semayang, ketak dan sebagainya. Saya percaya dengan dia, barulah saya berurusan dengan dia untuk bahagian pakar-pakar yang lain. Mana melalui dia untuk doktor-doktor yang lain. Barulah saya dapat tahu sebenar penyakit saya apa yang saya rasa ada sakit yang tertentu. Kalau tak, doktor tu ikut suka hati. Sebab pemikiran doktor bukan nak menyembuhkan orang, kebanyakan minoriti sedikit saja yang ikhlas betul-betul nak sembuhkan orang. Kebanyakannya nak duit, nak kaya, nak hidup menjadi selesa. Ini yang masalah yang kita hadap. Kenapa saya cerita begitu panjang? Sebab akhir zaman ni fitnahnya luar biasa. Tak banyak orang tak ikut fitrahnya. Lelaki macam perempuan, perempuan macam lelaki. Kan tak ikut fitrah. Benda yang luar biasa. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat nombor 5, ada pun orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa. Ayat ni dituju pada siapa? Ayat ni turun di Mekah, dituju kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini dituju pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni suka beli hamba. Hamba yang jenis tak bermaya, hamba yang lemah. Bila ambil Rabah dan sama-sama dengan hamba. Dia banyak dengan harga yang mahal, harga yang tak sepatutnya. Macam kereta kancil, patutnya harga je 2,000, 3,000. Kita beli kereta kancil tu dengan harga lebih kurang 30,000, 40,000 beli. Dah beli, bagi ke orang. Itu perangai, itu sifat yang baik yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia bukan beli satu sebiji kancil, dia beli banyak. Macam tu. Dia beli, dia bagi ke orang. Macam itulah ibarat macam beli hamba dan bagi. Sampai ayah dia sendiri kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq,
Kenapa kamu beli hamba-hamba yang lemah? Lemah tak kuat. Kamu bebaskan je. Kenapa kamu tak beli hamba yang kuat-kuat? Kamu bebaskan je dan mereka ni akan rasa berbudi dan mereka akan jaga kamu. Kalau mereka kaya, mereka akan bantu dalam kekayaan. Maka bila benda tersebar di Mekah menyebabkan tuhmahan, cercaan, fitnah terhadap Sayyidina Abu Bakar luar biasa sebab masa tu majoritinya orang kafir. Sama macam sekarang ni. Sekarang ni siapa yang kahwin dua, habis semua orang nak terlibat semua. Semua orang nak terlibat berkaitan dengan kahwin dua, kan? Yang buat cerita amat kilau, kan? Yang buat cerita amat kilau, habis semua orang nak terlibat. Saya pun asalkan kahwin kali kedua tak haram dalam segi agama, tapi ibarat macam haram. Ni akhir zaman yang dikatakan fitnah yang luar biasa. Maka bila berlaku macam tu, Allah Ta'ala tenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan ayat ni, fa amma man a'ta wattaqa. Dan ada pun orang yang memberikan harta ni pada jalan Allah dan bertakwa, itu Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang suka membantu orang, mudahkan urusan orang, bagi duit ke orang, bagi hadiah ke orang, bagi benda kat orang atas jalan takwa kerana ketaatan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda tu sangat-sangat disukai oleh Allah. Wa saddaka bil husna. Dan nombor dua pula, dan membenarkan percayaan kepada yang terbaik. Dan dia beri, tapi tidak mengharapkan ganjaran daripada orang tu, tetapi dia yakin akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda yang lebih baik apa yang dia buat. Keyakinannya terhadap imbalan balasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi diri dia. fanuyassiruhu lil yusra, dan kami Allah kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Siapa yang mudahkan urusan orang lain, buat bantuan pada orang lain, suka tolong orang lain, tetapi orang tu tidak menghargai je, banyak berlaku dalam alam Melayu ni. Pengurusan orang sama-sama orang Melayu ni ramai. Kadang-kadang adik-beradik terlibat dengan adik-beradik. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, kita tolong je, dia menyusahkan kita balik. Maka jangan risau. Kita tolong orang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memudahkan urusan je. Jangan kita dalam agama berkaitan dengan muamalat. Macam contohnya, kita selalu cakap, orang Melayu ni suka banyakkan majoriti cakap, saya tolong kamu hari ni, bila saya susah nanti kamu tolong, jangan lupa saya tolong saya balik. Kataan tu tak digazetkan. Maka perlu digazetkan. Kalau kita tolong orang tu untuk nak pulang balik imbalannya tu, kena digazetkan. Gazetkan macam mana? Itu dikatakan muamalat. Muamalatnya macam mana? Muamalat ialah, saya bagi kamu 5,000, nanti bila kita bagi 5,000 dengan pinjam. Nanti kamu pulang balik duit 5,000 tu bila kamu dah mudah. Kita bagi pinjam kat duit kat orang tu, kan? Kita bagi pinjam duit kat orang tu, dah dapat pahala dah. Kalau kita nakkan, dia tolong kita balik. Tetapi kalau kita ni orang kaya, banyak duit, kita risau akan datang nanti kemungkinan, mungkin hari ni senang, mungkin akan datang menjadi susah. Bila susah nanti, harapkan dia tolong kita bila kita susah. Maka dengan cara macam ni masalah. Sebab apa? Sebab kita bila dah kaya, bukan seorang yang kita tolong. Kita ramai akan tolong orang. Kalau kita ni orangnya pemurah, maka jangan fikir je akan membalas. Jangan fikir dia yang membalas. Fikir Allah Ta'ala yang membalas. Sebab siapa yang memberi atas jalan redha Allah Ta'ala, dan dia percaya dengan imbalan yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka jawapannya fanuyassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan urusan bagi kamu. Maksudnya, mana-mana orang yang kita tolong, jangan fikir untuk je tolong kita balik waktu kita susah. Jangan fikir. Kalau kita fikir macam tu, masalah. Tetapi kita tolong dengan je kerana Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala lebih maha berkuasa, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang menentukan segala rezeki Allah Ta'ala luas. Bila ada masalah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Macam
Kita lihat dengan jelas. Itu Ustaz Ibid. Ustaz Ibid macam mana pun dia bagi duit ke orang, macam mana pun dia kena bayar lawyer banyak sebab kan naik mahkamah, dia makin turun kemiskinannya, makin kaya ke mana-mana dia pergi. Sebab apa? Dia tak fikir pun mana orang yang tolong, dia tak minta pun duit pada orang. Dia tak fikir. Sekali tolong dah habis. Tolong sana dah habis. Tolong sana dah habis. Tolong sana dah habis. Berkaitan dengan sedekah. Kan? Berkaitan dengan sedekah. Maknanya bila Rabah, dibeli bila Rabah, maka lepas tu dibebaskan. Dia tak fikirlah, wahai Bilal tolong saya. Tak ada. Bilal susah ke, Bilal ke, tapi bila Bilal datang jumpa dengan dia, mesyuarat dengan dia untuk minta bantuan dan sebagainya, dia akan bantu lagi sekali. Sebab dia fikir Allah Ta'ala akan mengira tiap-tiap apa yang kita buat kebaikan, apa pengorbanan kita buat dalam kehidupan. Lagi-lagi waktu kita susah, kita menolong orang lain. Maka amalan yang paling baik sedekah ni, membantu orang lain. Kalau kaya, sedekah benda biasa sebab duit dah banyak, tak ada masalah. Tetapi bagi orang yang sedang, bagi tolong ke orang, itu lebih utama. Pandangan Allah Ta'ala lebih suka. Sebab dia dalam keadaan sedang tapi susah orang, cukup-cukup makan tapi boleh tolong orang lain. Ini Allah Ta'ala lebih suka. Lebih lagi Allah Ta'ala suka itu dalam keadaan susah, dia boleh utamakan orang lain. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sedekah yang paling afdal. Waktu kita susah, kita tolong orang lain. Maka bila kita susah membantu orang lain, maksudnya akan ada jalan-jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah janji dalam surah Al-Lail. Allah dah janji. Siapa fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan akan pahala-pahala Allah, fanuyassiruhu lil yusra, kami akan bantunya untuk mudahkan urusan bagi dia. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita sebenarnya kebanyakan mengungkit terhadap siapa yang kita tolong. Dulu saya tolong je, dia ni tak nak bantu saya dah. Saya susah, dia lari kat saya. Dulu saya bantu, dia tipu saya. Kita banyak memikirkan orang daripada memikirkan pahala. Sebab syarat daripada kita menolong orang, iaitu kena yakin ada pahala si Allah Ta'ala yang akan balas. Maka bila kita buat pertolongan atas dasar ikhlas, jangan kaitkan dengan imbalan. Kalau nak kait dengan imbalan, jangan bagi. Jangan bagi sedekah, tetapi bagi pinjam untuk pulang balik duit kita yang kita pinjam. Jadi akad pinjam. Adik kita ke siapa ke, akad pinjam. Kan? Kalau kita adik kita minta duit, katanya tak bagi pinjam, ni tak bagi duit balik. Mereka kata dengan je, saya mampu untuk sedekah kamu duit sekian-sekian. Kamu nak, kalau saya sedekahkan kamu kan, ambil. Maknanya tak payah fikirlah dia nak pulang balik ke tak pulang balik ke. Itu terserah pada dia, dia nak bantu balik ke, dia nak buat, terserah pada dia. Tetapi kita buat atas dasar jalan yang baik dan kita yakin ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan memudahkan urusan-urusan pada bentuk yang lain. Yakni kemudian Allah menjelaskan bahawa orang yang membelanjakan harta kepada jalan Allah serta bertakwa dengan beramal mengikut perintah Allah dan menjauhi perkara yang diharamnya, juga membenarkan, yakni percaya kepada pahala yang terbaik merupakan syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang berbakti kepadanya, maka Allah kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, iaitu mudah untuk mentaati Allah dan mudah pula untuk meninggalkan perkara yang diharamkannya. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berbuat baik itu sentiasa dirinya mempunyai minat dan merasakan lazat sehingga dia menjadi sangat kuat azam untuk berbuat yang baik. Itulah kemudahan yang merupakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba ni yang soleh. Macam saya teringat masa waktu PKP ni, Ustaz Abid yang paling banyak sekali tolong orang. Dia tolong hospital, tolong polis, tolong semua orang, tolong. Tiba-tiba Bukit Aman panggil dia. Bila Bukit Aman panggil dan sebagainya, dalam YouTube
nangis-nangis je. Ada orang yang itu doa dengan nangis-nangis, iaitu sebabkan ada orang kena ganja. Dan dia tahu siapa yang kena ganja. Dia tahu siapa yang kena ganja. Besok satu hari dia diam. Lepas tu dalam satu hari dia diam, saya duduk perhati, dia nak teruskan balik apa kerja dia ataupun dia dah putus asa. Tak, dia tak putus asa. Itu hari yang kedua, satu hari dia diam. Semua kawan-kawan yang rapat dengan dia telefon dengan dia tak angkat, dia diam. Dia nak hari nak tenang, dia diamkan diri. Kan? Yusuf Azmi kawan dia telefonnya pun dia tak angkat. Kan? Semua telefon dia tak angkat. Bila dia tak angkat, semua tak angkat. Hari yang kedua keluar balik. Kan? Bantu orang dan sebagainya. Lepas tu lama kelamaan buka kedai pula. Asalkan kedai ni tak ramai orang beli pun barang kat kedai je. Tetapi sebenarnya dia buat kedai supaya mudah untuk membantu orang-orang yang susah. Maka bila baru-baru ni di Kelantan dan Terengganu, terutama Kelantan, jadi lebih kurang kereta, banyak kereta dan kapal atas kenderaan. Cakap kenapa dia pergi Kelantan lagi? Sebabkan Kelantan ni dah banyak peruntukan yang keluar kepada bantuan. Kenapa perlu? Bila dia dah pergi dan sebagainya, baru saya dapat tahu rupa-rupanya ada tempat-tempat yang tak sampai bantuan yang Ustaz Iblis sendiri hantar. Menunjukkan ada bantuan-bantuan, menunjukkan tempat yang kena, hampir 100 lebih tempat yang kena banjir yang tak dapat bantuan. Maka Ustaz Iblis pergi juga, rupa-rupanya ada tempat-tempat yang tak sampai. Dan kawan-kawan saya lainnya pula yang pergi hantar, diorang bagi tahu memang ada tempat-tempat yang tak boleh sampai. Maknanya diorang dah hantar bekalan kat sini, diorang tahu ada tempat lain, tetapi diorang buat diam. Sebab apa? Sebab orang ni tak ada hati. Tak ada hati. Buat kerja sambil liwa. Kebanyakan yang kita kat Malaysia ni buat kerja sambil liwa. Saya pun tak faham kenapa. Makanya jiwa dan perasaannya lain macam. Maka orang yang macam ni lah yang ambil berat pergi. Bila pergi pula orang ni buat dengki pula. Ini yang luar biasa. Orang tu buat kerja baik dah, kamu nak pergi dengki ni apa? Kenapa? Lebih menyusahkan diri lagi. Baik kita mendoakan kebaikan-kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup. Orang yang bakhilnya apa? Nak bagi duit ke orang, rasa diri ni lebih susah ke orang lain. Apa nak tolong orang lain? Diri ni lebih susah pada orang lain. Kenapa nak bantu orang lain? Kalau siapa yang ada pemikiran macam tu, hidupnya makin susah lah. Waktu kita susah, kita kena bantu orang lain. Waktu kita senang, lebih-lebih lagi bantu orang lain. Bila orang yang bakhil dalam keadaan susah, tidak membantu orang lain sebab dia rasa dia perlukan bantuan. Dan bila orang yang dalam keadaan kaya raya tak nak bantu orang lain, sebab apa? Sebab dia rasa dia dah cukup banyak membantu jasanya pada orang lain. Biasanya orangnya ada sifat ego. Biasa kita jumpa orang-orang yang macam ni, iaitu direktor orang yang besar-besar, normal. Direktor yang tak dapat hidayah lagi. Direktor dia emal lelaki, emal perempuan. Perempuan lebih susah lagi kalau dia jadi direktor. Bila jadi direktor besar dalam dia orang yang bijak, pelajar pandai dan sebagainya, orang yang terlibat dalam Petronas, orang besar dalam Petronas yang gajinya tinggi, dalam tu, maka dia kata apa nak bantu orang lain? Saya dah banyak berkhidmat untuk negara Malaysia ni. Saya dah banyak untuk nak dapatkan duit untuk negara Malaysia, untuk dan sebagainya, untuk Petronas dan sebagainya. Tapi tak nak bagi duit ke orang. Tak pergi masjid, tak nak bagi duit ke orang. Hatta tak nak bagi duit kepada adik-beradik dia dan mak dan ayah je. Tu ramai. Orang yang kat surau jarang jumpa. Tetapi kalau kita ada adik-beradik, kalau ada orang tertentu yang kita kenal, kita nampak dan kita lihat. Kalau kita berurusan dengan orang, kita nampak dengan jelas. Kita dapat nampak, patutlah orang ni macam ni, patutlah orang macam ni. Sebab Allah Ta'ala dah lihatkan gambaran sifat-sifat mereka. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Mereka cakap macam tu ibarat lupa yang rezeki yang ada pada diri dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai jalan-jalan takdir penghidupannya. Dan siapa-siapa di kalangan kawan-kawan saya yang sama belajar dengan saya semua apa, ada sifat-sifat macam ni, saya diam. Kawan-kawan yang lain semua cakap, saya diam. Saya cakap satu masa nanti kalau Allah Ta'ala bagi hidayah, dia akan cari kawan-kawan yang diam. Maka saya diam.
kawan-kawan dia. Tetapi kalau dia sampai meninggal masih terdapat hidayah, kita pun tak boleh nak buat apa. Fa nuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sebab itulah kita jumpa director kebanyakannya ego, sombong. Sebab apa mereka sombong, ego? Sebab dalam pemikirannya sakit. Macam ni tak selesai, macam ni tak selesai, macam ni tak selesai, macam ni. Habis orang bawah-bawah kena marah dengan je. Kenapa benda tak boleh? Kenapa benda tak boleh? Asalkan dah untung berjuta-juta, tapi masih lagi ada arahan yang keras. Tegas sana, tegas sini, tegas sana, tegas sini, marah sana, marah sini, marah sini, marah sini. Dan orang kata takut. Lepas tu bila jumpa orang tertentu, cakap kerja kat mana? Kenal tak kawan gini. Kenal. Macam mana dia? Oh, itu lebih tegas daripada saya. Itu lebih tegas daripada saya. Saya pun senyum. Sebab apa? Saya kenal dia dan keluarga je. Kan? Maka bila dalam keadaan macam tu, maka dia nampak kaya. Rumah je, kaya rumahnya 2 juta, kenderaannya, kan? Kenderaannya ada beberapa biji, seorang anak je semua ada, kereta, kan? Lepas tu handset anaknya, jam tangannya, semua cuma mahal kat dia. Tetapi kehidupannya tu rasa tak cukup masa, rasa banyak benda yang perlu tak dibuat, tak habis-habis. Tetapi lupa kepada amal-amal kebaikan dalam bab semayang, bab baca Quran, bab zikir, bab tolong orang, semua tu dia ketepikan, letak nombor 2, 3, 4, sebabkan dia yakin diri itu lebih utama untuk nak menjayakan kerja itu, lebih utamakan pemikiran kerja je daripada apa yang agama suruh. Tak ada masalah nak memikirkan berkaitan dengan kerjaya, tetapi jangan lupa untuk sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala beri. Rezeki yang Allah Ta'ala beri itu bukan untuk mengusahakan diri, menyenangkan diri dan menyenangkan orang lain. Bila kamu tak yakin dengan Allah Ta'ala serabutkan kamu. Itu maksudnya. Kita nampak orang yang kaya makin kaya, itu bukan makin susah. Banyakkan orang yang saham yang beli, yang pengurusan, yang genting tu. Adakah genting dah kena balak, dah hancur lebur? Makin besar je naik, sahamnya naik. Kan? Berapa juta je punya pendapatan kerajaan terhadap dia punya cukai. Berapa juta je daripada genting tu sendiri. Iaitu daripada perjudian terbesar di Selangor ni. Maka adakah masalah? Allah Ta'ala biar sampai bergenerasi-generasi. Mati generasi lain pula. Mati generasi lain pula. Generasi lain pula. Tak gaya. Ama yughni anhu malahu idza taradda. Dan harta ini tidak berguna baginya apabila dia sudah mati. Masih di dunia, harta tu boleh memberi manfaat kat dia sekadar qada yang boleh dipakai. Kalau kereta ada 10, boleh 10 sekali naik, tak boleh satu kereta je ada. Macam bila kita jumpa menteri-menteri yang dah pencen. Ataupun menteri yang memang dia dah tak terlibat. Maka dia pun sendiri kata, ada kereta-kereta yang tak pakai, tak sempat pakai. Lagi-lagi raja. Ada kereta-kereta yang tak sempat dia pakai. Dia beli, dia pakai sekali tu 2-3 kali, dah tak ada mood dengan tu, dia rasa macam dah bosan, 2-3 hari bosan, kereta tu langsung tak pakai. Jadi satu tempat yang cantik, duduk ke tepi sebagai perhiasan. Kat bawah ni, kita perhiasan mainan, dia perhiasan kereta betul, lori betul, van betul, ataupun berbagai-bagai bentuk betul. Benda tu memberi manfaat kat dia pandang, oh cantik benda tu. Lepas tapi hati tak puas, beli yang lain pula. Hati tak puas, beli yang lain pula. Tak puas sampailah meninggal. Bila meninggal, segala itu nikmat dah terhenti kat situ. Tak sambung nikmat tu pada alam kubur dah. Habis. Maka dalam kubur cakap dengar, ya Allah, saya nak hidup balik. Saya nak patah balik, ya Allah. Kenapa kamu nak hidup balik? Supaya nak buat amalan yang sepatut saya buat yang dulu saya tak buat. Malaikat kata tak, kamu tak dapat hidup, kamu akan duduk pada alam barzakh ni sampailah hari kiamat. Itu yang bagi orang yang ada sifat-sifat yang rasanya dia tu lebih utama daripada orang lain. Dia akan jadi serabut. Asalkan rezeki Allah Ta'ala tu berbagai ragam. Tuhan tu Tuhan yang maha kaya. Tuhan tu bukan Tuhan yang miskin. Ada pertanyaan?
InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang 12. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awal awalin, ya akhiril akhirin, ya alim mafus sudur. Ya Allah yang mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, Allah ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi guru-guru kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.